Okey, bab peringatan oleh muhaddis, maknanya orang bercakap lah di sisi kubur. Orang yang bercakap di sini Rasulullah, begitu. Maknanya ada ketika-ketika tertentu, maknanya boleh bagi tazkirah di kubur. Ini yang nak diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Ini juga isyarat daripada Imam Bukhari, bila benda tu datang wahyu, perlu Rasulullah bagi tazkirah kepada sahabat-sahabat dia. Maknanya isu apa yang berlaku dalam kubur tu, yang Allah Ta'ala datang wahyu, masa tu Rasulullah bagi bersabda, bagi tazkirah dalam kubur. Waqa'u di ashabihi haulahu, dan duduknya sahabat-sahabatnya di sekelilingnya. Jadi Imam Bukhari nak mendengarkan dalam keadaan situasi dalam mendengar tazkirah tu, duduk boleh tak boleh duduk tu, ataupun mesti kena berdiri je, sebab atas kubur kan ada larangan kan, tak boleh duduk atas kubur. Kita sebut hari tu dah bincang kan, duduk yang macam mana tak boleh tu, duduk kincing atas kubur. Jadi duduk atas kubur ni ulama khilaf berdasarkan perbahasan-perbahasan yang lalu. Duduk dengan sebab kencing, bukan duduk saja. Sebagai ulama dia pegang makna umum, duduk atas kubur ni memang tak boleh. Kubur-kubur tu tak mana tu, mayat bawah tu, bukan hak duduk atas bingkai tu, tu tak termasuk tu. Mayat itu hak duduk atas tu. Jadi sebahagian ulama kata tak boleh, sebahagian ulama yang lain kata boleh duduk atas tu pun. Yang kata tak boleh duduk atas kubur tu atas elak, atas alasan kecil atas kubur. Kan ada zaman dulu juga riwayat yang kita bawa dulu, sahabat lompat kubur main-main atas kubur budak-budak yang Rasulullah tak larang tu. Kalau kita boleh ingat balik, kita bahas dulu. Duduk itu alasannya. Jadi bukan maknanya setiap kali setelah dikebumikan mayat Rasulullah bagi tazkirah. Ni orang nak ambil sekarang ni, ada orang cadangan-cadangan orang bila kata talqin tu tak disunnahkan, nak buat ceramah pula tukar daripada talqin tu. Jadi kalau ambil pada hadis ni tidak tepat, sebagaimana yang Rasulullah pacak lepas pertama lah, bukan selepas dikumikan Rasulullah kita tazkirah. Tak, ada perkara mendatang secara kebetulan. Allah Ta'ala sampaikan wahyu ketika tu, mungkin ayat cerita ni, isu-isu semasa ni kepada sahabat ni, Rasulullah cakap. Jadi apa yang Rasulullah sebut? Dia kata terus, yakhrujuna minal ahdas, ajdas. Maknanya mereka keluar manusia daripada kubur. Ajdas maknanya kubur mereka. Rasulullah bagi tazkirah, maknanya dia baca ayat ni, manusia besok akan keluar daripada kubur di dalam keadaan ayat lepas daripada tu, minal ajdasi ka'annahum, apa lepas ayat tu, surah apa tu, surah Ma'arish. Tak ingat ayat, mungkin ada lepas ni kok. Okay, terus al-ajdasu al-qubur bu'sarat usirat, dibongkar. Dia nak ceritanya jarad muntashir. Okey, terus maknanya bu'sirat ni dibongkarkan, kubur besok dibongkarkan. Dibongkar tu apa dia? Usirat. Ini ba'athul haudi, aku bongkarkan, maknanya kolam aku, ayi ja'altu asfalahu, maknanya yang asfalahu a'lahu, maknanya gali kat tanah tak di atas, gali letak di atas. Maknanya dibongkar itu, itulah makna bongkar. Dia nak cerita, Imam Bukhari nak cerita makna lughah tu. Kubur tu dibongkar macam mana? Macam orang gali kita kolam ataupun telaga, dia ambil tanah tu dia letak di atas, bawah tak di atas, itu maknanya bongkar. Okey, terus ba'sartu hawdi ay ja'altu asfalahu a'lahu, al-ifad wal-isra'. Ifad tu maknanya apa? Ifad tu maknanya isra', maknanya cepat. Mereka bergegas keluar daripada kubur tu. Manusia kita semua besok keluar daripada kubur, bergegas nak pergi bertemu dengan Allah Ta'ala tu esok. Okey, terus waqara al-a'mash ila nasbin, ila nasbin, maknanya dia dalam keadaan cepat berlumba. Ila syai'in mansub, kepada suatu benda. Mansub ni maknanya asalnya nasabah ni tegak, berhala-berhala. Sebab seolah-olah mereka ni bangun daripada kubur ni macam orang kafir ni, dia bergegas pergi menuju kepada berhala dia yang ditegakkan. Okey, terus yastadquna ilayhi, belum. Okey, wal nasbu wahidun wal nasbu masdarun khuruj min al-qubur yansiluna yakhrujun. Ya. Keluar, yang silunya maknanya keluar je, sama dengan yakhrujuna. Okey, terus
حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور بن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع غرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محضرة فنكس فجعل ينكت بمحضرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. Okey, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata adalah kami pada suatu jenazah fi Baqi'i Gharqad, ini nama suatu tempat yang berada di negeri Madinah. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang akan kami oleh Nabi, lalu faqa'ada, dia duduk, wa qa'adna haulahu, kami pun duduk di sekitarnya, wa ma'ahu mikhsaratun, dan bersama dengan Nabi adalah satu tongkat. Fanakasa, Nabi tunduk kepada dia. Nabi fa'ja'ala yankutu bi mikhsaratihi, dan dia mula mencocok-cocok tanah dengan tongkat dia. Jadinya Nabi-Nabi ni, kawan-kawan duduk sekeliling dia, dia tunduk ke bawah, dia ambil tongkat tu duduk cocok-cocok tanah. Apa dia tu? Orang Melayu kita kadang-kadang kalau budak-budak dia coteng pun benda kan. Kalau orang tua-tua dia ada benda apa, dia sedang memikir sesuatu, dia cocok lah. Dia ada fikir sesuatu, sedang memikir sesuatu. Kan orang macam nak balas lah. Dia memikir satu tindakan daripada apa yang fikir dia buat sesuatu, cocok tanah tu. Masa tu sedang berfikir. Summa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min adin, tidaklah mana-mana orang daripada kalangan kamu ni, min nafsin, daripada mana-mana jiwa, mangkusah, yang diciptakan, manfusah, yang diciptakan. Tidak ada mana-mana orang, mana-mana diri yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, illa kutiba makanuhu, melainkan dia telah dicatat akan tempatnya. Telah ditetapkan tempatnya syurga ataupun neraka. Setelah dikebumikan mayat, Nabi pun bersabda lah, mayat ni pun macam tu, Allah Ta'ala takdir lagu mana tentang nasib dia tu. Dalam hadis yang kita selalu baca kan, Matan Arba'in pun ada sebut, bila ditiupkan roh, tulis 4 perkara tu kan, ajalnya, umurnya, lepas tu pada rezekinya, lepas tu dia cerita pada nasibnya, sama ada di penghuni neraka ataupun penghuni syurga. Lalu minal jannati wan nari, telah ditetapkan tempatnya daripada dalam syurga ataupun dalam neraka. Wa illa qad kutiba syaqiyatan, ataupun dicatat baginya kecelakaan, maknanya dia ahli celaka, ahli neraka, au sa'idatan, ataupun bahagia. Dia ni dilahirkan atas bumi di dalam keadaan nasib dia telah ditetapkan. Faqala rajulun, salah seorang daripada sahabat tu tanya orang lelaki, ya Rasulullah, rajulun di situ maknanya lelaki, siapa tu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, mengapa kita tak berserah kepada kitab kita masing-masing? Maknanya apa yang telah ditetapkan di dalam kitab kita di Lauh Mahfuz tu, berserah sajalah. Buat apa terus beramal? Serahlah apa yang telah tertera tu di dalam kitab tu, serah kepada Allah Ta'ala menentukan nasib kita. Tidak perlu beramal. Nattakilu, tidak perlu beramal, maknanya tawakal. Serah bulat-bulat kepada Allah. Wa nad'ul amala, kita tinggal beramal. Sebab apa? Kalau dah tetap masuk neraka, beramal pun tak pakai, tak jadi apa. Kalau dah tetap masuk syurga, perlu apa lagi? Beramal dah confirm masuk syurga. Serah pada Allah Ta'ala. Ni hak Sayyidina Umar marah, dan dalam satu dalam Mishkat Masabih kan, sahabat ada serah diri pada Allah, dia marah. Hadis ni jangan baca kat orang, takut orang sesat, takut orang silap faham. Dia takut orang serah bulat-bulat tanpa amal. Sebab dia baca semua dah diletakkan oleh Allah Ta'ala kan. Kan ada hadis Nabi sebut kat Nabi kata kullu muyassarin lima khuliqa lahu kan.
Bukan lagu tu surah bulat-bulat tak. Seseorang itu dia akan dimudahkan berdasarkan kepada ketentuan. Maknanya seseorang itu dia melakukan ibadat, perbuatan atas dunia ni, tempat yang dia tuju ke mana. Maksudnya kalau dia ahli syurga, dimudahkan amalan ahli syurga. Kalau ahli neraka, dimudahkan jalan ahli neraka. Kena beramal juga. Macam kita nak buat beramal-beramal ni, maknanya ini jalan ahli syurga. Mudahlah dia masuk syurga sebab dia beramal dengan amalan ahli syurga. Sebaliknya apabila buat amalan neraka, dimudahkan masuk neraka. Tak boleh serah bulat-bulat. Dia kan dalam tasawuf pun antara serah dan harap tu kena ada kan. Serah-serah juga. Dan waktu sama kena beramal juga sebab kita ni hamba. Pihak hamba ni tak boleh serah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam waktu yang sama kita beramal. Cuma hakikat baru kita serah. Bagi pihak kita ni hamba, kita beramal. Bagi hakikat Allah Ta'ala nak tentu ke mana-mana, itu Allah. Itu kerja Allah, bukan kerja kita nak tentu nasib kita ni nak syurga neraka. Kerja kita, hamba ni beramal sahaja. Jadi Rasulullah kata apa ni? Faqala rajulun afala nattakilu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amala faman kana minna min ahli sa'adah. Dia kata tadi, kalau sekiranya ada di kalangan kita ni daripada golongan yang mempunyai kebahagiaan, fayasiru ilal amali ahli sa'adah, maka jadilah dia itu melakukan amalan kepada amalan orang yang mendapat kebahagiaan. Wa amma man kana minna min ahli syaqawah, ataupun ada di kalangan kita ni orang yang golongan yang memperoleh kecelakaan, fayasiru ila amali ahli syaqawah, maka jadilah dia itu beramal dengan ahli orang yang buat celaka. Qala Rasulullah jawab apa? Amma ahlus sa'adah fayuyassiru li amali sa'adah. Adapun orang yang golongan yang mendapat kebahagiaan, dimudahkan. Dia dimudahkan beramal, sembahyang dia, baca Quran, zikir, selawat, dimudahkan. Tak dia jadi susah. Sebab tu bila kita muhasabah, bila kita nak buat ibadat ni jadi susah, kita duduk dalam golongan mana ni hadis ni. Jadi malas nak sembahyang, nak berselawat, nak baca Quran ni, disusahkan. Kita takut duduk jadi syakawah. Ahli sa'adah ni dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ringan je rasa nak sembahyang, nak buat ibadat tu rasa ringan je. Ni sebagai muhasabah sebab kita tak tahu hakikat yang Allah Ta'ala tak di mana kita ni. Nabi kata tengok dasar daripada ini, dia dimudahkan kalau dia ahli sa'adah. Wa amma ahli syaqawah fayuyassiru ila amali ahli syaqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa. Ini ayat ni. Adapun orang yang bersedekah, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia telah membenarkan kebaikan, maknanya janji Allah Ta'ala, fanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan dengan kebaikan. Maknanya orang yang dimudahkan kebaikan ni ahli sa'adah rupanya. Berdasarkan pada zahir ayat ni, insya-Allah dia ahli sa'adah. Dimudahkan mengaji, baca Quran, zikir, menderma. Dimudah nak buat kerja-kerja baik. Tapi rasa nak buat baik tu berat sangat. Bimbang tu. Takut jadi ahli syakawah. Jadi terbalik. Okey, terus. Bab ma jaa fi qatil nafs. Bab berhubung dengan masalah yang berkaitan dengan orang yang membunuh diri. Orang yang membunuh diri ini, bagaimana kedudukan Islam, hukum Islam terhadap si pembunuh diri ini? Ada sebahagian ulama kata kafir, murtad. Jumhur ulama kata tak, sebab sekiranya dia tidak menganggap bunuh diri itu suatu benda yang diharuskan di dalam agama. Jadi Imam Bukhari juga tajuk ni dia nak mendengarkan ada bab-bab yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari, sesuatu hukum tu dia isyaratkan benda ni hukum dia macam ni. Ada bab dia tidak ada isyarat, dia bagi tajuk secara umum saja, nak menceritakan di situ mahalul ijtihad, maknanya ruang ulama ijtihad yang mana ulama tidak ada dalil dalam masalah ni, dalil yang sharih. Jadi pakai ijtihad. Pakai ijtihad berhubung dengan kedudukan orang yang bunuh diri ni. Sebab ada dalam hadis Nabi, orang yang bunuh diri ni Rasulullah tak sembahyang. Bila Rasulullah tinggal, datang Abu Bakar, Umar sembahyang. Situ berlaku khilaf. Jadi Nabi tak sembahyang kan? Sebagai ulama kata orang yang bunuh diri ni murtad. Sebab tu Rasulullah tak sembahyang. Datang sebagian ulama yang kedua pula, bahkan jumhur
Dia kata bukan, Nabi tak sembahyang tu nak bagi peringatan jangan mudah-mudah bunuh diri ni. Sebab kalau dia murtad, Abu Bakar, Umar pun tak sembahyang juga. Dia sendiri tak sembahyang. Begitu juga ada hadis yang Rasulullah tak sembahyang berhutang, orang yang tak bayar hutang, supaya tak mempermudahkan orang menganggap mudah-mudah nak hutang tanpa bayar. Di sebagai peringatan, pengajaran. Jadi sahabat yang lain sembahyang. Okey, menunjukkan benda ni khilaf pendapat jumhur ulama ni tidak kafir selama mana dia tidak menghalalkan perbuatan membunuh diri itu. Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد بن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال من قتل نفسه بحديث عذب به في نار جهنم. Okey, Rasulullah SAW bersabda, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut, orang siapa bersumpah selain daripada agama Islam, demi matahari, demi Lat wal Uzza, demi agama Yahudi, kaziban muta'ammidan, dia dusta je benda tu, tapi dalam keadaan dia sengaja pula. Dia pun tahu benda selain sumpah-sumpah selain daripada benda, daripada agama Islam, selain daripada nama Allah Ta'ala tu tidak dibenarkan. Itu perbuatan syirik. Sebab apa dia kata syirik? Dia demi benda tu, dia mengagungkan benda tu, demi Tuhan, demi matahari, demi bintang. Itu biasa berlaku di zaman jahiliah. Dia sumpah itu mengeluarkan benda-benda yang dia agungkan, benda-benda yang dia rasa hebat, besar. Dia tak sebut demi Allah. Sebab tu datangnya Islam, dia suruh gunakan kalimah sumpah dengan mengaitkan dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, kan. Dia telah syirik. Fahuwa kama qala, sebagaimana apa yang dia katakan. Maknanya dia sumpah dengan agama lain, dia jadi agama lain. Dia jadi kufur, murtad dengan sebab yang demikian itu. Sekiranya di dalam waktu yang sama dia bersumpah itu, dia yakin benda tu memang agung sungguh, matahari hebat sungguh, besar sungguh, setara dengan Allah Ta'ala macam Tuhan juga. Kalau dia saja sumpah saja, dalam waktu yang sama dia tidak syirik, dia tidak menganggap benda-benda tu besar, hebat, agung, dia tetap menganggap Allah Ta'ala juga besar, sekadar saja sumpah dengan menyebut selain Allah Ta'ala, itu haram. Itu haram, dosa besar. Mesti kena sumpah dengan nama Allah. Duna kufrin, mana? Kufrun duna kufrin. Kan dalam Sahih Bukhari ada. Fiskun, demi negara. Sama. Tapi kalau kita panggil apa, ayat bukan, tak sampai peringkat tu sekarang ni. Dia tak sampai peringkat orang jahiliah tu, sampai segala-galanya kerana Malaysia tu kan. Dia segi ayatnya. Tapi kalau bawa kepada akidah tu tak boleh. Dia yakin Malaysia sungguh. Sekarang ni kan ada orang, ada parti ni lah boleh mengawal keamanan, boleh memerintah, parti-parti lain tak boleh. Tu syirik. Tanpa disedari sebenarnya ucapan-ucapan orang cakap macam tu. Secara soreh jelas. Okey. Yang kedua, wa man qatala nafsahu bihadidatin uziba bihi fi nar jahannam. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan besi, dia diazab dengannya dalam neraka jahanam. Dengan besi itu jugalah. Dia diazab dengannya pada neraka jahanam. Maka dia bunuh dengan cara mana tadi? Dengan cara mana? Dengan cara itu juga dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Okey, terus. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب. Masjid Basrah. Akan dia cakap dalam masjid ni. Okey, terus. Jundub cakap dalam masjid ni. Okey. Kami tak lupa. Okey. ما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. Ini sebagian ulama kata kafir itu sebab Allah Ta'ala mengharamkan masuk dalam syurga. Dalam hadis ni. Okey. Hasan kata telah beritahu kepada kami, Jundub radhiyallahu an dalam masjid ini, Masjid Basrah, famanasina, kami sekali-kali tak lupa, dan kami tak takut dia berdusta terhadap Nabi. Kami tak bimbang, tak takut langsung Jundub ni berdusta terhadap Nabi. Sebab memang dia tak tipu sungguh. Seorang sahabat ni tak berani, diundun. Ulama kata
inilah dalil menunjukkan sahabat ini udul. Dia sekali-kali tak akan tipu Nabi punya sahabat ni. Sebab tu kalau perawi ini sampai sahabat, tidak perlu dibedah siasat. An rajulin sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada beberapa hadis yang kita jumpa ya, daripada seorang lelaki sahabat Nabi. Cukup-cukup, tak payah bedah siasat kalau confirm dia sahabat Nabi. Tak perlu kita nak nilai di sudut jarah atau takdir dia, kerana dia memang dia takdir dah, ditakdirkan. Okey. Dia kata apa dia? Nabi bersabda, adalah seorang lelaki mengalami kelukaan, luka, cedera, lalu dia bunuh diri dia. Lalu Allah Ta'ala kata, badarani abdi, tidak sabar akan aku oleh hamba-Ku, tidak sabar aku untuk menarik nyawa dia. Tengah sakit tu dia tak sabar-sabar nak mati. Maknanya badarani abdi, tidak sabar oleh hamba-Ku, tidak sabar akan aku oleh hamba-Ku. Maknanya hamba-Ku ni tak sabar-sabar nak aku mematikan dia. Dia bunuh diri dulu. Allah Ta'ala marah. Binafsihi, dengan dirinya. Maknanya dia sendiri bertindak untuk mematikan diri dia sebelum aku mematikan. Haramtu alaihil jannata, aku telah mengharamkan atasnya surga. Ni lah ulama kata kafir ni. Tapi ulama ada takwil pula. Haram tu dukhulu, apa dia tu? Maknanya dia haram masuk syurga tu dukhulul awalin. Dukhulul awalin ni masuk berserta dengan kumpulan yang awal-awal masuk syurga. Dia ni tak layak. Adapun selagi mana dia tidak kafir, dia ada peluang, ada ruang untuk masuk syurga setelah diampun dosa dia kan. Dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim yang telah kita baca di dalam Kitabul Iman tu. Okey, terus bukan dalam perang apa tu? Dia salat luka parah. Itu ada dalam peperangan apa dia, Badar model kan, yang bila sahabat bunuh diri dalam hijrah, ada dalam satu peperangan. Lepas tu sahabat ni tak tahan sangat, lalu dia bunuh diri. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman kita dah baca. Lepas tu malam tu ada sahabat bermimpi, kawan-kawan yang masih hidup ni menganggap sudah tentu Allah Ta'ala azab dalam kubur ni. Lepas tu dalam mimpi tersebut dia tanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala buat kepada kamu ni? Lepas tu dia mau tanya, esok dia tanya Rasulullah, mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah betul lah kan? Dia kata, ghafarallahu li bihijrati, telah mengampun dosa aku dengan sebab aku hijrah. Maknanya Allah Ta'ala ampun lah. Ada yang duduk di perang di Madinah, akhirnya kadang di dalam peristiwa hijrah sempat pergi ke Mekah. Ada yang maknanya daripada Mekah hijrah ke Madinah. Maknanya hijrah itu sendiri, kalau kita baca dalam bab kelebihan hijrah ini, mengampunkan dosa. Al-hijratu yahdumu ma qablahu. Hijrah itu sendiri mengampun dosa-dosa yang lalu, walaupun dosa besar. Sebab kita senang nak tinggal kampung halaman, sanak saudara kita benda ni susah. Allah tak ampun lah. Tapi sahabat ini padan dengan amalan dia. Yang tak tahan sangat dia terbunuh diri tu, tak sangat padan, dia boleh dapat balik tampung dengan amalan-amalan yang baik tu. Kalau orang lain kalau orang lain tak boleh, tak lepas lagi. Okey. Terus حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencekik akan dirinya yakhnuquha finnar, dia juga akan dicekik di dalam neraka. Dia mati dicekik diri, gantunglah kita kata. Mati esok dalam neraka esok pun kena gantung. Dan orang yang menikam akan dirinya, tu kembali kepada nafs mu'annah. Akan menikam akan diri dia juga di dalam neraka. Dia mati cara mana atas dunia dulu? 7 tingkat, gantung diri ke, tikam ke, dia nak mereka esok kena seksa macam tu. Wallahu a'lam.